A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita diberi nikmat panjang umur, nikmat kesihatan. Dengan nikmat panjang umur dan nikmat kesihatan tu bolehlah kita meneruskan gerak kerja kita sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Apa khabar adik kakak semua, sahabat-sahabat semua? Kita sekarang ini sudah di penghujung Syawal. Hari ini 24 Syawal, mana tinggal 6 hari lagi lah untuk kita menyambut bulan yang baru, itu bulan Zulkaidah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang belum menamatkan tuntutan sunat puasa sitan min Syawal, saya menyarankan supaya menyempurnakan tuntutan sunat ini supaya kita mendapatkan caran pahala selama setahun. Rugilah kalau tak sempat menamatkan puasa sunat ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, suka ana berkongsi pada pagi ini tentang apa yang berlaku di negara kita lah khususnya dan di dunia amnya, iaitu wabak COVID-19 yang melanda di seluruh dunia yang sudah mengobarkan jutaan manusia. Kita tidak tahu apakah hikmah di sebalik musibah ataupun wabak ataupun bala ini. Cuma kita yakin dan percaya semua apa yang berlaku pada kita hari ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini berdasarkan ayat 22 suratul Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya lagi. Ini adalah sandaran bagi kita orang Islam, bagi kita orang yang beriman, kerana kita yakin setiap apa yang berlaku di muka bumi ini dan apa yang berlaku pada diri kita ini adalah merupakan ketentuan, yang merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ianya merupakan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang beriman, kita kena menerima seadanya. Ar-radha bil qalil, menerima seadanya ketentuan ini. Kita penuh rasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita yakin dalam setiap bala tu ada nikmat, dan setiap nikmat tu ada bala. Dan kita yakin kesusahan yang kita alami sekarang ini akibat wabak ini yang telah menjejaskan kedudukan sosioekonomi, khususnya bagi kita di Malaysia inilah, dengan penguasaan lockdown oleh pihak kerajaan yang bermula 1 Jun baru ini, dalam tempoh 14 hari. Dalam masa tersebut juga pihak kerajaan telah menggiatkan usaha untuk melaksanakan program suntikan vaksin sebagai usaha dan ikhtiar pihak kerajaan untuk membendung wabak ini. Ini adalah keputusan kerajaan. Ana nak seru pada hari ini supaya kita mengambil sikap
patuh. Kita mengambil sikap taat setiap keputusan kerajaan. Karena dia yang memerintah negara ini. Dia yang berkuasa di negara ini. Kita sebagai rakyat, kita ikut sajalah keputusan kerajaan. Kerana keputusan kerajaan tu dia buat dengan perbincangan. Dia buat dengan mesyuarat. Dalam mesyuarat tu berbagai-bagai pandangan daripada pihak-pihak yang berautoriti, khususnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak Majlis Keselamatan Negara, pihak-pihak yang sentiasa mengambil perkembangan semasa tentang wabak ini. Pihak kerajaan sentiasa bermesyuarat untuk memberi solution bagaimana untuk menangani wabak pandemik COVID-19. Kita sebagai rakyat, kita kena mengambil atas berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul merupakan ketaatan yang mutlak, yang tidak ada tawar menawar. Tetapi ketaatan kepada ulil amri, yakni pemerintah, bergantung kepada ketaatan pemerintah itu kepada Allah dan Rasul. Dan kita yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sebagai yang diamanahkan, dipertanggungan jawab ke atasnya sebagai orang yang paling berkuasa sebagai Perdana Menteri di Malaysia ini. InsyaAllah usaha kerajaan yang sentiasa melipat gandakan prihatin terhadap kesusahan rakyat. Jadi atas usaha inilah kita sebagai rakyat, kita taat dan patuh kepada pemimpin kita dengan kita mengambil keputusan. Setiap keputusan yang dibuat oleh kerajaan itu kita turut dan kita patuh. InsyaAllah saya harap sahabat-sahabat semua mengambil sikap patuh dan turut kepada kerajaan. Ada pandangan yang bertentangan dengan pandangan kerajaan. Ada setengah pandangan yang tidak setuju. Yalah, dia nak bagi pandangan itu, kita tak boleh nak sekat. Ada juga pandangan daripada para asatizah sendiri yang tidak menyetujui pandangan pihak kerajaan. Saya nak tekan kepada sahabat-sahabat semua, jangan mengambil sikap yang bertentangan dengan pihak kerajaan. Kita mengambil sikap menyetujui apa saja pandangan pihak kerajaan atas dasar ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sahabat-sahabat semua, kita berdoalah supaya wabak yang berlaku di negara kita ini akan sampai kepada penamat dia. Kerana setiap apa yang berlaku ni adalah ketentuan Allah. Jadi tugas kita sebagai hamba, kita berdoa. Jadi saya nak menyeru pada sahabat-sahabat supaya memperbanyakkan solat hajat di rumah masing-masing. Sebelum solat hajat tu kita berzikir, beristighfar untuk memohon keampunan kepada Allah SWT. Kerana ada kemungkinan wabak yang melanda ini adalah disebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di bumi dan di laut dengan sebab bima kasabat, usaha-usaha tangan-tangan manusia. Ini kita tak boleh nafi. Apa yang berlaku depan mata kita adalah dengan sebab tangan-tangan manusia. Fasadun fil ard, kerosakan yang dilakukan oleh manusia, dosa, maksiat, kedahakaan kepada Allah. Mungkin berlaku wabak ni atas dasar faktor itulah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita hendaklah raja'a ilallah
kita hendaklah kembali kepada Allah dengan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT, supaya dengan keampunan itu akan meredakan peningkatan wabak yang berlaku sekarang ini. Kita berdoa supaya wabak ini akhirnya akan kembali normal seperti sedia adanya sebelum berlaku wabak ini, insya-Allah. Mohonlah, munajatlah kepada Allah dengan rayuan, tangisan, air mata kita untuk memohon belas kasihan daripada Allah SWT, supaya Allah SWT menghapuskan wabak yang melanda di negara kita ini, yang telah menjejaskan struktur kedudukan masyarakat. Ramai pejabat-pejabat terpaksa ditutup, kedai-kedai terpaksa ditutup atas dasar tidak mahu berlakunya interaksi hubungan antara manusia dengan manusia ni, kerana melalui hubungan inilah akan memungkinkan berlaku gejala wabak COVID-19 yang setiap hari kes sentiasa meningkat, yang sangat-sangat membimbangkan, kerana di negara kita sekarang ini pun sudah melepasi 500,000 orang dah. Jadi ana pada pagi ini menyeru dengan penuh rasa rendah diri, memohon kepada sahabat-sahabat semua supaya mengambil tanggungjawab ini atas dasar kita sebagai hamba Allah untuk sentiasa bermunajat, bangun qiyamul lail setiap malam untuk berdoa kepada Allah SWT supaya wabak ini dapat dihapuskan dengan seberapa segera, supaya kita kembali kehidupan kita seperti sedia adanya. InsyaAllah orang-orang duduk Kuala Lumpur ramai tak boleh balik hari raya baru ni. Kita pun memahami perasaan kerinduan anak-anak cucu kita yang nak balik ke kampung masing-masing, tapi kerana larangan oleh kerajaan menyebabkan terpaksa hasrat itu ditangguhkan. InsyaAllah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu akan diiringi dengan kesenangan. Sebagaimana siang itu dia tidak akan siang sepanjang masa, dia akan mari malam. Begitu juga malam, dia tidak akan berlaku malam itu sepanjang masa, dia akan mari siang. Proses pertukaran siang malam ini merupakan sunnatullah. Begitu juga kesusahan yang kita alami sekarang ni, insya-Allah dia akan hilang, dia akan digantikan dengan normal kehidupan kita sebagaimana sebelum berlaku pandemik, berlaku kegiatan sosial masyarakat, kedai boleh buka, kedai-kedai makan, kedai-kedai segala pejabat semua, insya-Allah ekonomi pun akan rancak kembalilah, pertumbuhan ekonomi pun akan grow atau akan meningkat dengan adanya aktiviti sosial ekonomi di seluruh negeri dan negara kita, amin, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu ana memohon dengan rasa penuh rendah diri kepada semua warga Kota Baru lah khususnya untuk mengambil peringatan apa yang ana sebut pagi ini, supaya kita sama-sama bermuhasabah dan kita berdoa kepada Allah SWT, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. InsyaAllah akan adalah solution, penyelesaian apa yang berlaku kepada kita pada hari ini. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.